Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam madani. Nama saya Syed Mahdi bin Syed Fauzi. Maka saya belajar tentang urutan tradisional Melayu dan perubatan Melayu ini sejak dari tahun 1987. Jadi belajar urut mengambil masa beberapa tahun sampai tahun 1992. 1992 saya buat full time urut Melayu dan menerima beberapa banyak kes. 87, 88, 89, 90, 100, 92. Jadi masa kita belajar tu, tempoh pembelajaran tu, dan kita buat tahun 6 tahun, 7 tahun lepas tu, saya buat full time. Kemudian saya juga membuka akademi, ini Akademi Warisan Urut yang kita train. Sebelum ini saya banyak bertugas di hospital. Saya pun ada dulu saya dekan kepada satu universiti swasta yang mana membuat diploma urutan Melayu. Tapi disebabkan oleh COVID hari itu, terpaksa universiti tersebut terpaksa tutup sebab tidak dapat menjalankan aktiviti. Maka sekarang saya buka Akademi Warisan Urut yang 2018 kita buka, dan training yang kita akan buat nanti kita buat di sini. Dia mudah di Subang Jaya, Selangor. Berdekatan dengan LRT, berdekatan ada hotel bajet di sini, dekat masjid. Dekat balai polis pun kena ada apa-apa hal. Balai polis dekat depan sana. Dan saya pun terlibat dalam menulis buku. Saya pun terlibat dengan persatuan-persatuan NGO. Kita pun urut ada persatuan kita sendiri. Jadi pengalaman mengajar saya daripada tahun 2004 hingga sekarang. So saya pun ada sedikit sebanyak pengalaman mengajar. Dan yang sekarang saya mengajar di UTM. Dah lama benda ni. Berkecimpung dah lama dalam benda ni. Dan saya tidak sanggup untuk buat seorang. Sebab tu bila kita fikir kita kena buat training, kena lahir lebih ramai lagi. Ramai lagi untuk membawa benda ni kesinambungan kepada warisan perubatan ni sangat bernilai. Dia bukan bernilai dengan wang ringgit, dia bernilai satisfaction tu. Kepuasan orang datang untuk berubat tu lain. Itu pengalaman saya. Jadi sepanjang tempoh tahun 1992 hingga sekarang menyebabkan benda tu terlalu banyak pengalaman yang saya hadapi, dan saya boleh jadikan pengalaman ini sebagai satu perkara yang diletakkan sebagai satu silibus dalam struktur untuk membangunkan pelajaran berkenaan dengan perubatan Melayu. Dan saya sendiri pun telah terlibat dengan beberapa hospital selama bersama dengan Kementerian Kesihatan, terlibat dalam membangunkan program ataupun silibus diploma perubatan Melayu, degree perubatan Melayu di universiti. So sekarang kita dah ada di Universiti Teknologi Malaysia di Jalan Semarak, Kuala Lumpur, yang sedang berjalan diploma perubatan Melayu, dan saya salah seorang daripada pensyarah yang memberi kelas kepada student. Dan student-student diploma perubatan Melayu sangat bagus sebab semua dah tua-tua. Tidak ada student yang muda sebab orang muda tak nampak. Jadi yang muda ni kita kena bawa perlahan-lahan seperti tuan-tuan dan puan yang berminat. Kita nak mengulas berkenaan dengan kursus terapi saraf dan juga otot di dalam perubatan Melayu. Selama ni kita hanya memikirkan perkara-perkara yang mengakibatkan kepada kesakitan kepada saraf dan otot hanya boleh dilakukan di dalam perubatan moden. Tapi sekarang kita sudah diterima oleh perubatan moden itu sendiri, yang mana terapi-terapi ini telah pun berkembang di dalam hospital kerajaan, lebih kurang 8 hospital kerajaan di seluruh Malaysia yang pakai kaedah urutan-urutan tradisional Melayu. Jadi ini adalah satu perkembangan yang sangat baik di dalam kita mengetengahkan perubatan tradisional Melayu, pengkhususan kepada urutan. Jadi bila kita bawa kepada urutan ini, masih ramai rakyat Malaysia sendiri tidak tahu bahawa wujudnya terapi tentang urutan ini di dalam urutan tradisional Melayu. Sebab itu kita nak bawa kepada kursus-kursus untuk mendedahkan kepada semua bahawa ini telah pun diiktiraf. So contoh yang terdekat di Hospital Rehabilitasi Ceras, Hospital Putrajaya Kuala Lumpur. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada di setiap negeri ada hospital yang pakai kaedah ini. Saya dengan rendah diri ini nak bawakan kaedah-kaedah ini untuk diperkenalkan kepada semua rakyat
dan juga mereka yang berminat dalam perkhususan kepada perubatan. Jadi janganlah menganggap bahawa perubatan tradisional Melayu ini tidak ada sesuatu kekuatan di negara sendiri. Perubatan urutan tradisional Melayu ini ada di negara kita dan telah pun diterima pakai di dalam hospital. 8 hospital integrasi di Malaysia. Saya boleh terangkan, boleh beritahu, di Kedah ada hospital Sultan Abah Hayat yang melakukan, dan kes-kes yang kita ambil ini, kes-kes chronic pain. Chronic pain contohnya sakit pinggang, sakit tak boleh pusing, stiff neck, frozen shoulder. Okay, kemudian ada masalah kepada knee pain. Ini di dalam hospital. Kemudian stroke patient. Stroke apabila kena dimasukkan ke dalam hospital, maka mereka perlu menjalani fisioterapi. Tetapi bila masuk fisioterapi, habis dia punya rejim rawatan tersebut, maka dia perlu pergi kepada urutan tradisional Melayu. Jadi di sini apabila kita tengok teknik yang digunakan pakai dalam urutan tradisional Melayu telah terbukti dan banyak jurnal-jurnal telah dihasilkan berkenaan dengan keberhasilan ataupun tindak balas lepas urutan. Dan ianya telah memberi satu impak yang sangat baik dari segi kesembuhan itu lebih cepat. Jadi kita membawa benda ni keluar. Sebelum ini kita banyak di hospital, sekarang kita bawa benda ni keluar untuk dilatih secara publik, secara umum. Dan kita lihat mudah-mudahan benda ini akan membawa lebih ramai generasi yang celik berkenaan dengan bagaimana nak rawat kes-kes yang kita sebutkan tadi. Sesungguhnya dalam pengalaman saya dalam bidang-bidang urutan ini, maka bila kita tengok stroke berbeza urutan. Sangat berbeza urutannya sebab dia akan ambil untuk menggerakkan tangan dengan kaki. Dan dia kena ada struktur yang betul. Selama kami melakukan urutan di hospital, maka banyak perubahan dari segi selepas dan sebelum ini urutan ini dilakukan sangat memberangsang. Dalam perubatan Melayu ada urutan Melayu, ada bekam, ada herba dan ada postnatal penjagaan bangsa ini. Ini dinamakan perubatan Melayu. Jadi apabila tuan-tuan masuk kelas ini tentang urutan Melayu, maka dia sudah duduk dalam perubatan Melayu yang mana kita boleh daftarkan tuan-tuan dan puan ke Kementerian Kesihatan. Jadi untuk kelas yang kita nak buat ini, bagi masa 5 hari, yang mana 5 hari ini compact. Dia akan jadi compact dan akan jadi ada amali, akan ada teori yang mana saya rasa saya memberi satu jaminan kepada mereka yang hadir mengatakan ia tidak akan boring. Jadi pengkhususan pada kelas ini akan bawa kepada mengenali akan urutan satu badan dan dia akan mengetahui bagaimana untuk kita merawat kepada kes angin ahmar. So angin ahmar itu stroke lah ya. Dan apabila kita sebut kepada angin ahmar, ada banyak angin lagi. Banyak angin lagi yang kita nak sebut kepada angin. So kita boleh sebut kalau orang sebelah pantai timur, dia akan sebut tentang angin medu. Kalau sebelah pantai, sebelah negeri Perak akan sebut tentang angin pekar, contohlah. Dan banyak lagi angin. Ada walau wanita dia ada angin senggugut. Disebutkan angin senggugut sebab dia nak period, dia rasa sakit kan. Ada dan lelaki kena angin pasang, yang mana berlakunya telurnya bengkak sebelah. Jadi ini semua wujud di dalam perubatan-perubatan Melayu yang disebutkan kepadanya angin. Okey. Jadi saya bawa sedikit tentang angin. Ramai orang kita sebut kelas berkenaan saraf dan otak, memang betul lah. Itu yang kita urut sebenarnya, bukan kita urut darah. Kalau disebut kepada urat pergi ke hospital, jangan urut, nanti pecah salur darah. Yang kita cucuk ambil di bahagian sini, ini adalah urat. Di dalam bahasa medikal urat ambil salur darah. Tapi dalam sekolah yang tuan-tuan akan masuk ni, bukan urat ini. Urat adalah otot, sendi dan juga saraf. Itu yang cerita dia. Bukan kita urut kepada salur darah. Kena faham dekat situ. So kebanyakan orang takut nak belajar urut sebab dia ingat urut daripada salur darah. Jadi kita masuk kepada angin tadi. Angin yang kita sebut pada penyakit-penyakit disebutkannya kepadanya angin. So kenapa disebut kepada angin? Angin ini terbahagi kepada 4 unsur tubuh badan, iaitu tanah, air, api, angin. Itu nama dia unsur tanah, air, api, angin. Sifat dia kering, sejuk, basah dan panas. Ini adalah satu falsafah di dalam urutan Melayu.
yang mana setiap pengamal kena tahu apabila tidak seimbang benda ni, maka dia akan menyebabkan penyakit. Okey. Jadi apa itu tanah? Tanah itu adalah satu perkara yang dinamakan makanan yang kita ambil sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar seperti karbohidrat, seperti protein yang kita ambil, bahan itu mudah untuk bakar, mudah untuk berpeluh. Itu nama dia, bahan bakar. Kalau bahan bukan bakar seperti magnesium, potasium, benda-benda yang ada kaitan dengan sains, yang mana diperlukan oleh badan tetapi dia bukan sebagai punca untuk membakar, untuk mengeluarkan peluh, maka perlu dalam badan vitamin, mineral. Bila kita kurang ambil ni, unsur tanah ini, maka sifat dia tidak dapat seimbang. Okay. Kemudian kepadanya api. Api ini bersifat kepada panas, maka dia menjaga kepada suhu badan. Jadi bila kita suhu badan kita tertinggi atau rendah, kita akan rasa kita tidak seimbangkan. Dia akan berkenaan dengan apa? Suhu badan ni akan pergi sampai ke jantung, kepada salur darah. So kalau kita tidak ada suhu badan yang cukup, maka kita akan rasa sakit, tidak seimbang. Pergi kepada air. Air bersifat kepada cecair tubuh badan. 70% daripada badan manusia adalah air. Jadi bila kita nak gunakan air ni, apa yang datang bersama dengan air? pH asid dengan pH alkalin. Kalau kita sebut kepada pencernaan, maka perlukan asid. Kalau kita pegang betul-betul pada alkalin, tidak ada asid, maka macam mana sistem pencernaan boleh berlaku? Sebab dia perlu dua-dua, perlu seimbang. Now, pergi kepada angin. Angin yang banyak disebut oleh perubatan tradisional, sikit-sikit lagi angin. Angin adalah berkenaan dengan perkara yang membawa kepada oksigen dan karbon dioksida. Itu nama dia angin. So bila angin ini tidak cukup, sifat kepada sejuk ini tidak cukup, maka akan menyebabkan permasalahan kepada sistem sirkulatory, iaitu peredaran darah. Jadi bila benda ni ada, oksigen di mana dia jalan dalam tubuh badan? Melalui salur darah. Darah akan bawa. Jadi apabila kita mengurut, adakah peredaran darah itu akan jadi lebih baik? Tentu akan jadi lebih baik. Maka urutan tersebut akan memberi kekuatan kepada otot. Otot dapat oksigen. Okay. Jantung dapat oksigen berkampang. Kemudian kalau kita tengok kepada orang yang stroke, memang kena tahu benda-benda macam ni. Sebab dia kena balancekan perkara ini dalam kita gunakan kaedah urut dan kerja-kerja dia. Jadi kalau kita sebut pula kepada stroke, angin ahmar. So bila sebut kepada angin ahmar ini, kita tentu tahu dia ada 3 jenis stroke yang tuan-tuan dan puan akan belajar dalam kelas nanti. Dan kita tengok kepada perubatan-perubatan tradisional, disebutkan angin kuning, angin merah, angin duduk. Ini jenis stroke ni. Jadi bukan stroke ni satu perkara, ada jenis 3 stroke. Baik. Bagaimana saya nak relatekan dengan perubatan moden? Iaitu kalau kita tengok kepada angin kuning, iaitu jenis yang saluran darah kepada bahagian kepala bengkak. So bila dia bengkak, maka dia tersumbat. Bila tersumbat, oksigen tidak dapat full pergi kepada bahagian kepala, maka separuh badan akan tidak boleh bergerak. Maka dinamakan angin kuning. Di dalam medical dinamakan ischemic stroke. Tapi dulu panggil angin kuning. Kalau disebut angin merah, yang mana ada sumbatan kepada bahagian saudara di otak, tetapi dia burst. Dia pecah, kemudian berkeluar darah dekat situ, maka dari blood clot, akan dari darah beku di kepala tersebut. Maka menyebabkan saraf tidak dapat berfungsi. Dia mati sebelah badan. Itu namakan hemorrhagic stroke. Okay. Sekarang ni kena stroke, dia sekejap aja. Dia kena heat stroke contoh. Heat stroke dia panas-panas, oksigen tak cukup. Tak naik kepala. So start oksigen tak cukup. Maka dia kena stroke. Tapi bila kita buat rawatan sikit, dia cepat baik. Itu dinamakan mild stroke. Kita dibanjiri dengan urutan-urutan daripada Thailand, daripada Indonesia, refleksologi dan sebagainya. Dan akhirnya kita lupa bahawa ini adalah satu daripada urutan yang diterima pakai di Malaysia. Baik. Sekarang bila kita bawa kepada kursus-kursus yang kita lakukan ini, maka kita akan mendedahkan kepada perubatan ini berkenaan dengan bab-bab yang kita akan ajar kepada peserta. Jadi peserta boleh mengguna pakai kaedah urutan ini dan ianya selamat. Sebab kita telah pun mengeluarkan garis panduan dengan usaha sama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Dan kalau kita lihat di sini, di hospital telah pun mengenal pakaiannya sejak tahun 2007. Sekarang sudah 2023. Melebihi daripada 10 tahun. Dan masih ramai orang tak tahu. Sebab itulah kita tergerak untuk melakukan latihan ini supaya boleh diaplikasikan bukan sahaja kepada family yang kena permasalahan tentang urutan saraf dan otot ini, malah boleh diguna pakai untuk menjana pendapatan. Jadi di sini saya berharap kepada kursus ini akan mengambil masa, telah diterangkan mengambil masa 3 hari dan 2 hari, lepas itu akan dikombine jadi 5 hari. Walaupun 5 hari itu mungkin pada sekelintir orang mengatakan ini mencukupi atau tidak. Tetapi benda ini telah pun berstruktur, sudah ada struktur yang mana bila kita lihat kepada urutan ini sendiri. Untuk pengetahuan semua, kita pun sudah ada diploma perubatan Melayu di Universiti Teknologi Malaysia. Kita pun ada persejilan tertentu yang fokus kepada urutan. Yang mana ini sangat penting. Cuma kita sekarang ni membuat latihan ini untuk menjadi kepada kerangka untuk tuan-tuan peserta untuk dapat pergi dalam bidang ini lebih jauh hala tujunya. Ini sebahagian daripada pengenalan yang kita buat supaya bila dapat ilmu ini maka dapat diketengahkan dari segi training, dari segi ilmu, dari segi pengamalannya dan dari segi certificationnya akan pergi lebih jauh. Jadi ini tidak terdapat di mana-mana kursus yang diadakan, cuma kami sahaja julung kalinya melakukan kursus ini berdasarkan kepada hala tuju. Dan tentunya training ataupun subjek yang kita lakukan ini adalah berstruktur. Bukanlah kita bawa cerita ni, oh ini daripada kebanyakannya, kalau pada tuan-tuan dan puan-puan tengok, kebanyakannya bersangkut dengan keturunan. Kalau bab masuk dalam perubatan Melayu, dia akan cerita tentang keturunan. Tetapi ini adalah berstruktur. Ada garis panduannya. Bila kita buat latihan-latihan ini, diselitkan pula dengan hubungan kait dengan sains dan juga perubatan dan sains. Ini adalah satu perkara yang membuka mata bahawa kita bukan lagi cerita tentang jago kampung semata-mata. So kita akan pergi lebih daripada menurunkan kepada ilmu tersebut, kemudian menjadikan ia sustainable, iaitu kita masih beroperasi di dalam lapangan industri dan juga kita akan kembangkan lebih jauh lagi apabila kita buat training ini. Jadi kita dalam hal training ini kita bukan baru sehari atau baru 2 hari, kita sudah ada di dalam latihan perubatan urutan Melayu perkhususannya sudah melebihi sejak daripada tahun 2004 lagi sampai sekarang, dan akademi telah mengeluarkan lebih daripada ribuan graduasi yang keluar dan mereka sudah ada di lapangan hingga sekarang. Jadi untuk tidak tuan-tuan dan puan tidak membuang masa berkenaan dengan mencari teknik-teknik urutan dan sebagainya, kena datang ke sini dan kita perlu sama-sama untuk mendapat latihan ini untuk apa? Untuk menyediakan perkhidmatan kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya sebenarnya suka lebih ramai yang hadir kepada kelas-kelas yang kita buat rawatan ini. Dan kalau mereka yang berumur lebih muda lagi bagus, sebab kita tidak mahu ilmu-ilmu ini hilang, pupus, sebab orang lebih lihat kepada benda-benda yang di luar, sedangkan di negara kita mempunyai kaedah warisan yang masih lagi belum kita explore, terokai dengan lebih banyak lagi. Jadi bila kita tengok keperluan kepada masyarakat sekarang, so bila kita buat training, maka ada keperluan tentunya. Kalau tak ada keperluan, buat apa nak buat training? Berapa nak buat ni semua ni? Kalau 50,000 kes baru setiap tahun, buat apa kita nak buat training? Tentu kita nak buat training untuk memenuhi keperluan kepada pasaran itu sendiri. Jadi itulah yang tak ramai saya nak sini tak ramai orang yang mengetahui urutan kepada kes stroke, tak ramai. Jadi kalau kata tuan-tuan dan puan nampak benda ni, nampak dengan jelas, maka ini menjadi satu peluang untuk boleh pergi jauh ke depan. Boleh jauh ke depan. Dan kita boleh membantu lebih ramai
orang. Dan apabila kita tengok kepada stroke ni pula, bukan berlaku hanya sekali seumur hidup. Dia berulang-ulang. Dan statistik orang kena stroke di Malaysia adalah 50,000 kes baru setiap tahun. 50,000 kes baru setiap tahun. Kes lama pun tak selesai lagi. Sehingga ada persatuan stroke. Di Malaysia ada persatuan stroke. Menubuhkan untuk membantu kepada mereka yang tidak boleh bergerak dengan sendiri, memerlukan bantuan. Tapi mereka memberikan semangat macam mana untuk kita bantu mereka. Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkanlah keperluan apabila kita patut mempelajari berkenaan dengan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan perubatan tradisional ini, khususnya kepada urut. Urut ini boleh diguna pakai. Bukan pada kita nak guna pakai untuk tolong orang saja. Zaman saya tahun 92 nak sampai ke sekarang ini, orang menganggap tukang urut ini satu benda kerja yang tidak glamour, tidak menjana pendapatan. Baik. Sekarang saya cerita untuk peserta ambil benda ni. Saya tak pernah makan gaji benda lain. Saya mengurut saja. Okey, mengurut saja. Dan saya boleh membesarkan anak saya. Anak saya yang tua pun dah 30 tahun. Saya masih muda lagi lah. Anak saya dah 30 tahun. Jadi di sini kita lihat kepada saya boleh hidup. Kenapa tuan-tuan dan puan tidak boleh hidup dengan mencari makan, menjana pendapatan melalui servis urut? Dan apabila train di sini, kita akan cuba mendapatkan satu persijilan yang mana sekarang semua daripada kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, dia nakkan semua pengamal berdaftar. Ini adalah benda yang diperkenalkan dan pada tahun 2024 maka benda itu akan dikuatkuasakan sepenuhnya. Jadi sekiranya latihan ini, training ini berjalan, kami akan berusaha untuk membawa tuan-tuan dan puan untuk sampai ke peringkat itu, untuk didaftarkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan daftar dengan akademi saya, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka dia akan membawa satu hala tuju yang lebih jauh. Jadi di dalam nak dapatkan prasyarat dia, prasyarat untuk pergi sana, kena ada kursus dengan saya cukup mudah untuk nak dapatkan syarat-syarat yang lain. Jadi syarat-syarat yang tersebut akan memudahkan untuk pendaftaran. Itu yang cuba kita usahakan. Kita tidak akan lepaskan tuan-tuan dan puan sehingga menjadi sebahagian daripada kita. Jadi ini yang kita nak tengok, bawa satu pembaruan. Satu hari kita akan pakai uniform bila kita nak urut. Dulu masa mula-mula saya urut dulu, tahun 1992 dulu, saya terpaksa convincekan orang yang saya ni dah tua padahal saya muda. Terpaksa uniform saya pakai kain pelikat. Tahu kain pelikat? Kemudian ikat tie in baju pakai tali pinggang muka warna hijau. Itu yang saya pakai. Pakai kopiah lagi betul. Nak tunjukkan kepada kita ni, orang dulu ingat dah tua baru pandai urut, orang muda tak pandai urut. Tukar pemikiran begitu. Mereka yang muda sekarang yang mengurut dan pandai mengurut yang muda. Tak semestinya dia adalah keturunan. Maka sebab itulah kita menyeru kepada semua bahawa benda ini bukan boleh dapat tepi jalan. Benda ini bukan boleh dapat dalam buku, membaca buku untuk kita buat rawatan. Dia kena face to face. Kena jumpa, kena belajar untuk dapat teknik yang betul. Jadi di sini saya simpulkan balik. Kenapa perlu? Pertama, kita ada hala tuju di dalam training. Kita bukan buat training, kita buat bagi sedia 2 hari. Lepas, kita akan bawa tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita untuk sampai kepada tahap persediaan yang tinggi. Okey? Bawa persediaan tinggi yang kemudian kita akan daftarkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh beramal, boleh praktis di luar sana tanpa ada gangguan daripada mana-mana pihak. Okey. Jadi sekiranya lepas ini nak belajar sambung pergi ke degree level, universiti terima dengan ada sedia kebahagiaan Malaysia, dengan ada diploma kebahagiaan Malaysia, prasyarat untuk masuk universiti pun telah diluluskan. Itu yang saya bincang dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dahulu. Kalau di lapangan, yang berada di pangan, maka boleh hanya dengan diploma kebahagiaan Malaysia, boleh sudah untuk praktis. Dan bersama-sama kami, kita telah sedang menyusun bagaimana tuan-tuan dan puan boleh pergi lebih jauh lagi. Tak perlu fikir panjang. Oh, lepas ni saya nak buat bisnes apa, lepas ni nak buat bisnes apa. Kami yang akan fikirkan untuk tuan-tuan dan puan. Jangan susah kat situ.
Jadi bila kita train, kita dapat ilmu dan akhirnya apa? Akhirnya tuan-tuan dan puan akan masuk satu tangga lagi kaki, iaitu entrepreneurship, iaitu dalam bidang perniagaan. Takkan setakat selama sampai dah tua-tua nak buat orang kan. Badan pun tak larat dah nak buat orang lagi. Tentu akan masuk lagi satu stage, satu lagi peringkat yang mana akan jadi keusahawanan bersama-sama dengan kita juga. Bukan buat dengan siapa-siapa. Oh, saya terpaksa pinjam duit bank lah. Tak. Kita sama-sama kita bantu untuk memperluaskan lagi kaedah untuk menjana pendapatan dan melakukan perniagaan. Jadi di sini saya menyeru kepada kepercayaan kepada kami. Saya memang dalam bidang ini. Jadi ada dua dalam kitab-kitab yang disebut dalam kitab Bustan As-Salitin, yang mana disebut dalam kitab Perbuatan Melayu terdahulu. Ada dua golongan orang. Perbuatan Melayu ni, kitab Perbuatan Melayu. Satu yang memang dia ni passionate betul-betul. Datanglah apa, tengok tak ada PKP ke, fikir kena buat kerja lain lah. Tapi kita pengamal urut, kita ada kemahiran. Jadi tuan-tuan dan puan tak perlu risau berkenaan dengan klien dan sebagainya. Kita yang sediakan. Ilmu urut, kita yang sediakan. Nak jadi seorang usahawan, kita yang akan sediakan. Nak sampai ke diploma level, kita akan usahakan. Mudah kan? Jadi dengan ini, saya pun mempunyai Akademi Warisan Urut pun bekerjasama dengan Nino, satu badan yang cuba untuk membantu supaya kita dapat memonopoli bisnes atau pemberniagaan ini sesama kita untuk memberikan penyediaan kepada yang memerlukan. Jadi pada saya usaha ini sangat-sangat murni sebab dia menyentuh kepada bidang saya, satu. Nombor dua, dia menyentuh kepada membekalkan kepada peluang pekerjaan. Nombor dua, membawa kepada tuan-tuan dan puan hala tuju yang lebih besar. Jadi bermula dengan apa pun, bermula dengan training. Kalau nak cerita panjang, tak masuk training, tak boleh nak pergi mana-mana. Dia masuk training dulu, baru kita nampak. Saya akan buka mata seluas-luasnya supaya kita berfikir untuk mengambil benda ini sebagai satu daripada punca pendapatan atau punca kerjaya yang boleh kita majukan bersama-sama.